Antara fokus dari Sabah mengenai usaha kerajaan negeri meningkatkan ekonomi dan membasmi kemiskinan luar bandar. Laporannya langsung bersama Rosilawati Asid. Silakan. Ya, Otto Osman. Bagi membasmi kemiskinan terutama di kawasan luar bandar, Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB akan melaksana pelbagai program secara lebih proaktif selaras Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Menyuarakan komitmen itu, Menterinya Datuk Rubin Balang berkata, Kementerian akan mengemukakan cadangan kepada Kabinet Negeri mengenai program yang bakal dilaksana. Inisiatif ini bukan sahaja bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat, malah berpotensi merancakan ekonomi negeri. Akan mengemukakan ke atas Kabinet nanti tentang Hala Tuju dan bagaimana kita melangkah untuk membangunkan kita punya rakyat di kawasan luar bandar dan juga pasir pantai supaya bukan saja rakyat terkeluar daripada kampung kemiskinan tetapi juga ekonomi kita meningkat. Beliau ditemui dalam majlis sambutan Hari Natal dan Tahun Baharu 2026 peringkat daerah kecil Kemabung di Dewan Sri Ontoros Kemabung. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Rubin memaklumkan KPLB sedia bekerjasama dengan kementerian lain untuk meningkatkan ekonomi rakyat menerusi sektor pertanian dan keusahawanan. Pelaksanaan projek pendidikan di Sabah akan diselaras semula bagi memastikan isu kelewatan dapat ditangani secara berkesan. Langkah ini termasuk menyerahkan projek tertentu kepada Kerajaan Persekutuan untuk dipercepat pelaksanaannya. Akan menyelaraskan satu projek pendidikan, mana-mana projek yang dilambatkan di ala RMK, kita boleh menyuarakan kepada Kementerian Persekutuan untuk mempercepatkan. Satu. Yang nombor dua tu, kita boleh juga mempercepatkan apa bekalan-bekalan, contohnya meja ataupun kerusi yang biasanya permintaan itu adalah permintaan tinggi di kawasan luar bandar itu. Kadang-kadang kita daripada Kementerian Pendidikan Malaysia itu ada akan lambat. Jadi kementerian kita akan assist untuk memberikan pendahuluan. Beliau turut menegaskan isu kebajikan guru termasuk kelewatan dan ketidakseimbangan skim gaji berbanding di Semenanjung akan diberi perhatian. Keperluan pelajar, mahasiswa dan PIBG juga akan terus diutamakan demi menjamin pendidikan terbaik untuk rakyat. Jurang antara infrastruktur fizikal sekolah dan keperluan digital antara jabatan utama dalam merealisasikan pendidikan alaf ke-21 di Sabah. Menurut Yang di-Pertua Ikatan Guru Muslim Malaysia Guru Cawangan Sabah, Muhammad Amin Ribang, pembangunan kemudahan digital yang setara di setiap sekolah amat penting bagi memastikan murid di semua daerah dapat mengakses pembelajaran teknologi moden. Kita mau kepada digital, tapi dalam masa yang sama perlu kepada pembangunan infrastruktur sekolah dahulu. Jadi mau merapatkan jurang antara infra digital dan infrastruktur ini perlu kepada rancangan strategik lah, sama dari peringkat pemegang taruh, bekerjasama dengan NGO dan bekerjasama dengan pemegang-pemegang taruh pendidikan. Beliau turut menekankan penglibatan masyarakat dan sektor swasta dalam projek digital bagi membantu guru memanfaatkan teknologi secara optimum, sekaligus meningkatkan kemenjadian murid dan membina generasi berpengetahuan, berakhlak dan kompeten. Terdahulu, Muhammad Amin merasmikan program Khatan Perdana Kudat 2025 di SK Pekan Kudat 2. Setiausaha politik berperanan penting dalam menyampaikan dasar dan hala tuju pembangunan negeri kepada rakyat. Penekanan selaras saranan Ketua Menteri menjelang pelaksanaan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 tahun depan. Menurut Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Azrul Ibrahim, 5 tahun akan datang adalah tempoh kritikal dalam menjayakan hala tuju SMJ 2.0. Penyelesaian isu asas seperti bekalan air, elektrik dan jalan raya akan menjadi penanda aras keberkesanan pentadbiran negeri. 5 tahun mendatang ini merupakan tempoh yang amat penting. Kejayaan pelaksanaan hala tuju SMJ 2.0 akan menjadi asas kepada pembangunan negeri yang lebih progresif, mampan dan inklusif demi memastikan Sabah terus marah ke hadapan dengan kestabilan politik, kekuatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat menjadi tunjang utama dalam pentadbiran kerajaan Gabungan Rakyat Sabah.
Menurutnya, usaha memperkukuh ekonomi juga diperhebat menerusi tuntutan 40% hasil Sabah, pemerkasaan sektor minyak dan gas serta pembangunan ekonomi biru. Cadangan penubuhan dana pelaburan masa depan anak Sabah pula dilihat sebagai langkah strategik bagi pengurusan dana negeri yang lebih profesional dan mampan dengan sasaran hasil 10 bilion ringgit menjelang tahun 2030. Sabah turut menekankan kepentingan komunikasi awam yang lebih tersusun bagi memastikan rakyat menerima manfaat daripada pelbagai inisiatif pendidikan dan kebajikan sejajar visi SMJ 2.0. Sumbangan asas rahmah atau SARA akan diteruskan tahun depan sebagai komitmen kerajaan membantu golongan kurang berkemampuan menangani peningkatan kos sara hidup. Inisiatif ini disambut baik rakyat yang menyifatkan bantuan berkenaan meringankan perbelanjaan barangan asas bulanan. Okeylah masyarakat ni, selalunya beli barang rumah, syukur bantuan ni diteruskan dengan harga barangan yang masih tinggi. SARA memang banyak membantu keluarga kami membeli barang dapur setiap bulan. Bagus bantuan SARA ini, tapi haraplah kerajaan pertimbangkan untuk kasih kami akses lebih banyak kedai yang ada SARA ini supaya kami tidak bersesak-sesak senang lagi akses. Kerana masih ramai rakyat yang memerlukan bantuan seperti ini. Kerana dengan jumlah 100 pun sudah dapat mengurangkan beban rakyat. Kami juga mengharapkan kerajaan mempertimbangkan MySARA ini dan dipertingkatkan lagi. Dalam belanjawan 2026, kerajaan memperuntukkan 15 bilion bagi pelaksanaan SARA yang dikreditkan melalui MyKad penerima untuk pembelian barangan asas. Melabuhkan tirai tahun 2025, imbasan Sukan Sabah tahun ini menyaksikan pelbagai kejayaan membanggakan hasil penganjuran kejohanan berprestij serta peningkatan prestasi atlet. Salah satunya penganjuran Sukan Sabah Saga ke-11 yang berlangsung di Tawau. Ikuti imbasan disediakan wartawan Raid Wafin Roslan. Temasya Saga ke-11 mencatat penyertaan lebih 9,000 atlet dari 30 daerah yang bertanding dalam 23 jenis sukan. Kejohanan menjadi platform penting dalam mencungkil bakat baru bagi memperkuat kontingen negeri menjelang Sukan Malaysia SUKMA 2026. Dalam saingan sengit ini, kontingen Kota Kinabalu muncul juara keseluruhan dengan kutipan 28 pingat emas diikuti kontingen Papar 20 pingat emas, manakala Sanakan di tempat ketiga dengan 19 pingat emas. Saga ke-11 turut menyaksikan kemunculan atlet muda yang menyerlah. Atlet berbasikal dari Tawau Akmal Takif Bugurdi dinobatkan sebagai olahragawan terbaik. Ia hasil pencapaian cemerlang dalam acara berbasikal termasuk kategori mountain bike cross country. Bagi kategori wanita, atlet Sanakan Siti Nur Jareha Beleamor tampil luar biasa apabila meraih 4 pingat emas dalam acara olahraga. Sekaligus melayakannya dinobatkan sebagai olahragawati terbaik. Tahun ini juga menyaksikan kejayaan besar kontingen negeri di peringkat sekolah. Sabah muncul juara keseluruhan Milo MSSM Olahraga 2025 dengan kutipan 19 emas, 22 perak dan 17 gangsa, mengatasi pencabar terdekat Selangor. Lebih membanggakan, atlet muda Sabah berjaya melakar 6 rekod temasya daripada 106 acara yang dipertandingkan melibatkan 1,440 atlet ataupun murid dari seluruh negara. Pencapaian ini memperkukuh keyakinan bahawa Sabah berada di landasan tepat untuk mencipta kejayaan lebih besar pada SUKMA akan datang. Dalam arena bola sepak pula, Sabah FC terus mengekalkan kedudukan dalam kelompok 10 terbaik Liga Super musim ini. Meskipun berdepan jadual perlawanan padat, prestasi konsisten dan semangat kesebelasan utama membantu The Rhinos mengekalkan momentum kompetitif. Tahun 2025 menjadi detik bersejarah apabila Sabah FC berjaya menamatkan penantian 27 tahun untuk kembali ke final Piala FA selepas kali terakhir pada tahun 1998. Kejayaan ini mendapat sambutan luar biasa penyokong serta diraihkan kerajaan negeri menerusi penyampaian insentif RM100,000 sebagai penghargaan atas usaha mengharumkan nama Sabah. Dengan kejayaan penganjuran Saga ke-11, kecemerlangan atlet muda serta peningkatan prestasi pasukan elit negeri, tahun 2025 disifatkan sebagai tahun yang cukup memberangsangkan buat arena sukan Sabah sekaligus membuka lebaran meyakinkan menjelang tahun 2026.
Muhammad Redwafin Rozlan, RTM. Sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Otto Othman. Salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Zila langsung dari Sabah.